A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat dan juga salam buat junjungan agung Nabi Muhammad sebagai seorang Rasul, sebagai seorang Nabi, wa ala alihi, dan ke atas ahli keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas para sahabat sekaliannya. Itulah maksud yang kita sebut selalu wassalatu wassalam, salawat dan salam ala asyrafil anbiya, ke atas semulia-mulia Nabi, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ke atas ahli keluarga dan juga para sahabat sekaliannya. Jadi bila kita sebut begitu, kita belum ucap selawat lagi. Subhanallah. Jadi sama-sama kita berselawat. Tadi saya dah bagi salam ya, dah kan? Jadi kita mulakan dulu. Suka hati kan? Kita mulakan dulu dengan selawat sempena majlis yang dianjurkan pada hari ini, demi memperingati kelahiran Nabi dan demi membuktikan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mula dengan selawat dulu, boleh ya? Suara saya ni serak ni. Bunyi kasar kan? Sebab serak. Kalau ikutkan suara sebenar, sedap lagi lah. Mungkin ada yang pening, tengok ya, anak-anak kita tak apa, nanti dia penat, dia berhenti tu. Masya Allah. Subhanallah. Kita mula dulu dengan selawat, nanti baru saya bacakan salutasi dan kita mulakan majlis kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nak dengar semua suara orang kamera ni ya? Ada orang kata suara orang kamera sedap. Sebab dia duduk di ni kan, Antartika. Dia selalu musim sejuk. Kalau orang kamera ni pergi KL, pergi luar pada kamera, rasa panas tak? Saya tadi kan, ya Allah, sini tak payah aircon, tak payah apa, selalu sejuk kan. Macam manalah kalau diorang ni keluar dari kamera, mungkin cair kita biasa, kita datang sini rasa ya Allah sejuknya. Sebab tu comel-comel orang kamera, macam bunga, macam lavender, macam strawberry. Kan gebu-gebu, comel-comel. Masya Allah. Hidup di kawasan yang udara segar. Kalau pergi KL boleh bernafas tak? Elok je bernafas je. Subhanallah. Sebab datang sini penuh dengan pokok menghijau, kita boleh rasa udara tu berbeza kan. Kualiti oksigen tu berbeza. Kalau pergi ke bandar-bandar, memang terasa. Kami yang duduk kawasan bandar ni terasa bila datang tempat yang sebaik ini. Nikmat lah, sangat nikmat, sangat rahmat. Masya Allah. Okey, kita mulakan dengan salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Semangat lagi. Macam tak makan pagi ni. Kita lebih makan nampak gaya ni. Kasih lemak macam ni lah cara dia. Subhanallah. Okey. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ashraqal badru alaina, fakhtafat minhul buduru, misla husnika ma ra'ayna, qattu ya wajah sururi. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun
فوق نوري أنت إكسير وغاني أنت مصباح صدوري يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. Terakhir dan paling kuat, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, sallu alaihi. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih kepada pihak penganjur, iaitu Masjid Abu Bakar Tanah Rata, Cameron Highland, Pahang. Saya rasa dengan kerjasama Jabatan Agama Islam ataupun dipanggil Jaik Paik. Oh, pejabat. Di sini betul lah, Pejabat Agama Islam Daerah Cameron Highland. Masya Allah, ni ustaz-ustaz daripada pejabat agama daerah. Ini imam ke ni? Berbungkus ni. Ya, betul. Macam orang apa ni, Eskimo ke apa ni kan. Memang orang Cameron lah. Macam terlebih sejuk pula daripada orang kan. Subhanallah. Tapi jaga, sebab jaga kesihatan kan. Dan juga ada ramai juga daripada agensi apa ni yang pakai elok, kot semua ni sama, handsome semua ni. Majlis. Oh, majlis daerah. Boleh jadi sebab diwajibkan kot ya. Boleh jadi sebab dipaksa kan. Tetapi bila sampai, ikhlaskan je lah hati. Rugi kalau masih tak ikhlas sampai saat ni ya. InsyaAllah semua ikhlaskan hati. Kadang-kadang kita rasa nama kita naik jadi wajib hadir. Hakikatnya Allah yang Jabbar, Allah yang Maha Memaksa. Allah yang paksa kita melalui surat, tiba-tiba nama naik senarai wajib hadir. Sebab dulu saya kerja agensi kerajaan juga. Memang kalau ada program akan dipilih nama-nama mana yang wajib hadir. Tapi selalu pujuk, walaupun kita sibuk ada urusan, tetapi kita tahu hakikatnya Allah lah yang mengaturkan. Dan Allah lah yang berkehendak kita datang. Dan Allah lah yang Maha memaksa kita. Dalam solat kita minta ihdinas siratal mustaqim. Kita minta jalan yang lurus. Lalu Allah kabulkan permintaan kita. Allah paksa kita melalui jalan-jalan yang lurus. Sama ada dengan kita rela ataupun tidak. Sebab kita minta setiap kali dalam solat, setiap rakaat, minta jalan yang lurus. Dan inilah jalan-jalan yang lurus, iaitu jalan yang mana Nabi sebut, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan menuju ke majlis ilmu, maka Allah akan permudahkan baginya jalan-jalan ke syurga. Itulah jalan yang lurus, yang penghujungnya bertemu dengan pintu syurga. Na'udzubillah, kita rasa kehidupan kita okey je di dunia, seronok je, rupanya jalan itu bertemu dengan pintu neraka. Na'udzubillah. Jadi Alhamdulillah, terima kasih kepada pihak penganjur dan semua pihak yang terlibat, secara langsung, secara tak langsung, secara zahir ataupun tersembunyi, yang menyokong kepada majlis pada pagi yang barakah ini. Terima kasih kepada Ustazah Siti Faizon binti Osman selaku pengerusi majlis. Kepada pembaca doa Ustaz Muhammad Hafiz bin Abdul Majid. Terima kasih kepada Tuan Haji Rezalan binti Muhammad Rozali Timbalan pengerusi masjid. Tuan Abdul Latif bin Abdul Khalif Imam Besar Masjid. Barisan ahli Jawatan Masjid, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Masya Allah. Alhamdulillah, sebenarnya kehadiran di luar jangka. Sebab saya diberitahu lebih kurang dalam 150 begitu saja. Dan saya memang dah boleh jangka kehadiran tidaklah seramai bila kita buat di bandar-bandar. Kita buat di tanah
rendah. Ni kan tanah tinggi kan. Walaupun nama rata tak nampak rata pun. Saya kata mana ratanya, bukit-bukit kan. Satu lagi sebab dibuat pada hari biasa, ramai yang bekerja. Kecuali ada yang ambil cuti mungkin. Mungkin ada yang tak pergi menoreh lah ni. Maksudnya tak pergi berkebun. Oh, kamera semua berkebun ke? Tak semestinya ya. Kat rumah pun tak berkebun. Oh, dah tak heran dah dengan pokok. Sebab rumah tinggi, kadang ada rumah apartmen tak ada ruang kan. Masya Allah. Jadi bila hari bekerja kita faham kehadiran tu bukan mudah untuk orang hadir. Masya Allah. Namun Alhamdulillah di luar jangka tetap ramai. Masya Allah, terima kasih kerana kehadiran semua telah memberikan satu kekuatan dan semangatlah kepada pihak penganjur. Berbalailah mereka bersusah payah dan memberikan sinar bahawasanya bumi Cameron ini masih subur dengan umat Islam yang beriman, yang saleh, yang mencintai majlis ilmu. Mudah-mudahan selepas ini kalau ada ceramah, ada kuliah, siapa pun datang, kita berebut-rebut, kita berusaha untuk hadir. Tidak memilih siapa yang berceramah, tetapi kita memilih diri kita untuk berada di taman syurga. Sebab Nabi sebut tadi, dan hadis yang lain Nabi sebut lagi apa? Idza marartum bi riyadil jannah farta'u, bila kamu melihat taman syurga maka singgah. Kan ada berita, adalah sebaran maklumat, ada kuliah, ada ceramah, kuliah maghrib, kuliah subuh. Bukan tak sampai maklumat tu pada kita, sampai. Jadi kita tahu kadang ada naik banner. Nabi kata kalau kamu melihat ada penganjuran taman syurga, maka Nabi kata singgah. Bukan suruh duduk lama-lama, bukan suruh menetap. Habis program baliklah. Singgah. Lalu sahabat bertanya, "Fama riyadil jannah?" Di manakah itu taman syurga? Lalu Rasulullah menjawab, "Hilaku zikri." Iaitu halaqah zikir. Iaitu majlis ilmu. Masya Allah. Subhanallah, Alhamdulillah. Bila Nabi suruh singgah, bermaksud dalam kita menuju ke syurga Allah, dalam kita menuju ke akhirat, dalam kita menuju kepada kematian kita, tuan-tuan, kita semua akan mati. Bersedia atau tidak, mau atau tidak, takut ke tak takut, semua akan mati. Kita akan menuju kepada garis akhir kehidupan kita di dunia. Kita akan sampai ke nafas yang terakhir. Masya Allah. Dalam proses kita nak sampai ke situ, ada banyak tempat persinggahan di dunia ini. Contohlah kalau saya nak balik kampung saya di Terengganu. Kalau saya tak berhenti RNR, boleh sampai tak ke Terengganu? Tak boleh. Sekurang-kurangnya berhenti isi minyak. Sebab kalau isi penuh pun saya daripada Seremban, nak sampai Terengganu memang tak cukup. Sekurang-kurangnya isi minyak dulu. Sekurang-kurangnya mungkin ada hajat nak pergi tandas, mungkin ada nak makan, mungkin solat. Maksudnya dalam kita nak pergi ke tempat dituju, kita wajib ada tempat persinggahan. Tempat persinggahan itulah yang memastikan keselamatan kita sampai ke tempat yang dituju. Kita sampai dengan selamat, kereta pun okey, kita pun okey, dalam keadaan kita tidak menalaikan tanggungjawab. Dalam kita meneruskan perjalanan menuju ke negeri abadi, ke tempat asal kita. Di mana asal kita? Kalau saya tanya mana asal tuan-puan? Syurga. Asal manusia diciptakan di syurga Nabi Adam. Dan manusia yang kedua, Siti Hawa, juga di syurga. Asal kita syurga, kita perlu kembali semula ke kampung halaman kita di syurga. Dalam tempoh perjalanan itu, kita wajib singgah. Dan Nabi suruh singgah di mana? Supaya perjalanan kita betul dan perjalanan kita sampai ke destinasi iaitu syurga. Nabi sebut apa tadi? Iza marartum bi riyadil jannah, bila kamu melihat taman syurga farta'u, maka kamu kena singgah. Dalam perjalanan kita kembali ke syurga, kita wajib singgah di majlis-majlis ilmu. Kerana di sinilah akan membetulkan balik kadang-kadang akhlak kita yang tidak betul sebelumnya, kadang ilmu yang tidak benar, kadang semangat yang sudah mula luntur, kadang-kadang rasa kecewa dalam hidup tak habis-habis, padahalnya lagi lebih banyak yang perkara untuk kita syukuri. Subhanallah, Alhamdulillah. Jadi tuan-puan, muslimin muslimat, saya dah sebut semua barisan ahli jawatan kuasa muslimin muslimat. Dan sebenarnya ada tetamu istimewa daripada Brunei. Mana Ustaz Brunei tadi ya? Tu belakang ada 3 orang Ustaz Brunei, ada 2 orang Ustazah Brunei. Bila balik Brunei? Esok.
Hari Jumaat balik Brunei. Lebih kurang 1 minggu ya di Malaysia. Mereka datang mewakili kerajaan negara Brunei. Daripada titah sultan turun kepada menteri, lalu melalui Jabatan Agama Islam Brunei, saya tak pasti, minta maaf, Majlis Agama atau Jabatan Mufti atau Jabatan Agama, tapi wakil kerajaan negeri Brunei. Mereka memilih 2 orang pendakwah daripada Malaysia untuk dijadikan macam mentoring lah, untuk membimbing ataupun berkongsi lah ilmu berkenaan dengan dakwah. Jadi 2 orang itu, saya perempuan, seorang lagi daripada Bumi Pahang. Teka siapa? Lelaki. Ya, Ustaz Badli Shah. Ustaz Badli Shah, Ustaz Datuk Ustaz Badli Shah. Jadi dua ni. Jadi subhanallah, maka mereka datang sampai ke kamera dan kali pertama. Saya tanya tadi, pagi tadi jumpa macam mana? Okey, Ustazah pening petang semalam, pening. Sebab kalau pergi Brunei, memang tak adalah jumpa tempat naik bukit macam ni, memang tak lah kan. Sebab saya dah pergi berapa kali Brunei, Masya Allah. Subhanallah, bila sampai petang memang of course pening, dia orang perlukan masa. Pagi ni lah baru mereka stabil, mungkin mereka keluar. Nanti pastikan yang bawa tetamu kita di Brunei ni, bawa ke tempat-tempat. Sebelum balik mesti jalan dulu di Taman Strawberry, Taman Teh, Kebun Teh kan, Kebun Strawberry. Lagi nak bawa pergi rumah ke? Subhanallah, insya-Allah tempat yang begitu indah. Alhamdulillah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Tajuk kita ialah hikmah kelahiran insan teragung. Hikmah ataupun kita kata kemuliaan. Apakah kehebatan? Apakah berkilat? Apakah kebesaran ataupun kemuliaan kita menjadi umat Nabi Muhammad, asbab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu saya nak sebutkan beberapa perkara. Bagaimana kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita nak jadi umat yang bertuah ataupun berbaloilah kita jadi umat Nabi Muhammad. Biar berbaloi kita jadi umat Nabi Muhammad. Sebab seluruh manusia, bahkan seluruh Nabi nak jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu perbualan antara Nabi Musa alaihi salam dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa diberi gelaran apa? Nabi Musa Kalamullah. Berebut-rebut semua nak jawab kan, sampai terdiam. Nabi Musa Kalamullah. Nabi Musa perkataan Allah ataupun selalu berkata-kata dengan Allah. Sampai diberi gelar kalamullah, sentiasa bercakap dengan Allah. Maksud Nabi Musa diberi kelebihan boleh bercakap langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Ibrahim diberi gelaran Khalilullah. Oh hebat, Masya Allah. Ya, Nabi Ibrahim Khalilullah. Apa maksud Khalilullah? Ya, kekasih Allah. Sebab itu bulan lepas saya pergi ke Palestin. Saya masuk ke Masjidil Aqsa bulan lepas. Maksudnya Masya Allah ngam-ngam je. Lebih kurang 3 minggu yang lepas saya balik daripada Palestin, Masjidil Aqsa. Ada satu masjid namanya Masjid Khalil. Dan kampung itu namanya Kampung Khalil. Dan Masjid Khalil tu di dalamnya ada makam Nabi Ibrahim alaihissalam, ada makam Nabi Ismail, ada makam Siti Hajar, dan ada makam isteri Nabi, bukan Nabi Ismail, makam Nabi Ishaq. Lepas tu ada makam isteri Nabi Ishaq namanya Rifqah. Ada 4 makam dalam masjid tu. Dan di bawah sebelah makam Nabi Ibrahim ada makam Nabi Saleh. Tapi makam Nabi Saleh kita umat Islam langsung tak boleh pergi ziarah. Memang ia menjadi satu tempat ibadah Yahudi. Ditutup terus, kita tak boleh duduk depan pintu je. Tapi sebelah makam Nabi Saleh, makam Nabi Ibrahim, bila ziarah daripada makam Nabi Ibrahim ni boleh nampak di sebalik sana adanya makam Nabi Saleh. Dan saya boleh nampak bagaimana ritual orang Yahudi buat ibadah.
begitu begini, baca kitab dia dan sebagainya. Memang mereka claim itulah Nabi mereka, dan memang itu Nabi Saleh adalah salah satu Nabi yang diutuskan Allah untuk Bani Israel. Mereka sekat terus. Ketika ziarah makam Nabi, satu lagi makam Nabi dekat Bukit Zion tu, makam Nabi Daud. Terima kasih Ustaz. Bukit Zion sebenarnya sempena Zionis lah. Ada nama satu Bukit Zion. Saya pun pergi. Depan je Masjidil Aqsa. Bukit Zion ni, situ ada makam Nabi Daud, juga dikuasai oleh mereka. Bila kita pergi, dia bagi kita pergi sekejap saja, dan dipenuhi dengan kumpulan mereka melakukan ibadah. Samalah Nabi Daud juga adalah Nabi Allah utuskan untuk Bani Israel. Cuma saya nak ceritakan, saya sebut tadi tu. Sekejap, saya sebut apa? Saya sebut Palestin, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Khalilullah. Nabi Ibrahim diberi gelaran kekasih Allah setelah berjaya menempuh pelbagai ujian demi ujian keimanan, sehingga akhirnya diberi gelaran Khalilullah. Muslimin muslimat, sepanjang hidup kita, sama ada ujian lapar, ujian sedih, kecewa dengan suami, kecewa dengan anak, kecewa dengan rakan sekerja, susah, sakit, yang kita nampak macam ujian itu kepada emosi, kepada akal fikiran, kepada tubuh badan. Tapi hakikatnya semua itu adalah ujian kepada keimanan kita. Sejauh mana kita beriman bahawasanya syurga itu benar, bagi orang yang sabar balasannya syurga. Neraka itu benar, dan bahawasanya Nabi Muhammad itu benar-benar seorang Nabi yang jika kita mengikutinya maka kita akan selamat. Subhanallah. Mulut boleh cakap, muslimat, mulut boleh cakap, saya beriman dengan Nabi Muhammad, saya umat Islam, saya yakin dengan apa yang Nabi Muhammad sampaikan. Tetapi yang membuktikan keimanan ataupun kepercayaan bukan mulut, tetapi apa yang diikrarkan pada hati dan dibuktikan dengan perbuatan. Nabi SAW bersabda, laisal imanu bitamanni. Iman itu bukan omongan kosong, bukan pada kata-kata. Walakin ma waqira fi qalbi, tapi apa yang diikrar, diyakini pada hati. Wa saddaqahu amaluhu, dibuktikan dengan perbuatan. Sebab itulah muslimin muslimat, kita datang pagi ini sebagai tanda keimanan. Ramai kalau kita tanya orang kat luar sana, percaya tak majlis ilmu itu taman syurga? Percaya. Tapi kenapa tak sampai, kenapa tak datang? Kerana iman sangat nipis, kepercayaan dia ada keraguan. Kalau dia betul yakin, dia akan sampai. Kepada orang lelaki contohnya, ini Masjid Abu Bakar, sempena nama sahabat Nabi. Apa yang Nabi janjikan kepada orang yang datang solat berjemaah di masjid? Apa yang Nabi janjikan? Antaranya Nabi bersabda, barang siapa yang menempuh perjalanan menuju ke masjid, ke rumah Allah, menuju ke masjid ini, setiap langkahnya diberi pahala sedekah, setiap langkahnya diampunkan dosa, setiap langkahnya dinaikkan darjat. Dan Nabi sebut lagi, barang siapa yang berdiam di masjid, dia duduk diam. Ni kan banyak tiang, ke dah ada nama tiang ni? Kadang tu dah ada tiang ni, pakcik tu memang tiang dia, janganlah kau duduk kat tiang tu. Kan? Dah ada tiang-tiang sedap menyandar ni, kan? Menyandar kat dinding, ada dah pok-pok dia. Dia duduk sambil tunggu waktu solat, ataupun sambil mendengar kuliah. Dia nak baca Quran pun ngantuk, akhirnya dia tidur dekat tiang. Tetapi Nabi sebut siapa yang berdiam di rumah Allah, termasuk kita sekarang, didoakan oleh para malaikat tanpa henti. Malaikat doakan apa? Allahumma ufillahu warhamhu wa tub alaihi. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, dan terimalah taubat dia. Antara doa kita dengan doa malaikat, mana lagi mustajab? Doa malaikat tanpa hijab. Bayangkan. Tetapi kalau saya tanya berapa jumlah yang solat subuh tadi, berapa orang tu imam? Mungkin adalah dalam
10 orang. Lebih. Alhamdulillah 20 orang macam tu lah. 30 lebih ya. 3 saf. Barakallah, hebat. Takbir. Allahu Akbar. Ada berapa ribu orang Islam? Lebih kurang. Kan? Ribu kan? Orang Islam di Cameron ada ribu kan? Agak-agak lebih kurang 10,000 sampai tak? Lebih. Kalau diikutkan jumlah, lelaki mungkinlah lebih kurang 5,000. Sepatutnya masjid ni penuh. Dan ia bukan berlaku di masjid ini saja. Seluruh masjid, bukan hanya di Malaysia, di dunia. Ketika saya menunaikan solat di Masjidil Aqsa sekalipun, memang sikit sangat jemaah dengan masjid Qibli yang begitu besar. Yang ramainya pergi solat ada di kalangan pelancong. Dan ramainya pelancong yang datang pergi ke Masjid Aqsa bukan Islam. Perancis, daripada Europe, orang bukan Islam, Jepun. Orang Islam sikit saja datang untuk melawat Masjidil Aqsa. Dulu Masjidil Aqsa orang bukan Islam tak dibenarkan masuk. Sekarang ramai pelancong bukan Islam yang masuk ke Masjidil Aqsa. Dan penduduk Palestin sebenarnya masih ramai di sekitar itu. Tetapi begitulah ujian umat akhir zaman, termasuk kita semua. Sebab saya membayangkan penuh ramai, rupanya memang lengang, kosong. Adalah beberapa baris sahaja menunaikan solat fardu setiap kali solat. Masya Allah. Begitulah ujian keimanan di mana-mana. Orang yang berjaya sampai ke rumah Allah, solat subuh berjemaah. Sebanyak orang perempuan pun boleh solat berjemaah, kenapa tidak? Kenapa bila kita pergi Tanah Suci, kita pergi solat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, tapi bila balik di Malaysia, kita tak pergi solat di masjid? Sedangkan Duyufur Rahman, tetamu Allah, bukan hanya di Tanah Suci ya. Ada hadis Nabi bersabda, sesungguhnya mereka yang datang ke rumah Allah, ke masjid, mereka itu adalah tetamunya Allah. Tetamu aku, Allah kata, maka akulah yang lebih berhak menyantuninya. Bukan terhad kepada Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa saja. Semua rumah Allah di dunia, siapa yang datang, ia adalah tetamu Allah. Jadi muslimin-muslimat, kita hadir sekarang memang atas tiket penganjur, tetapi hakikatnya Allah yang jemput kita. Dan sekarang kita adalah tetamunya Allah sebab kita berada di rumah siapa sekarang? Rumah Allah. Dalam hadis yang lain Nabi sebut apa? Di antara, ini mafhum, saya tak ingat matan dia, antara golongan yang akan meniti titian sirat dengan baik. Sebab kita tahu kita kena titi tiang sirat dulu. Kalau tergelincir, maka jatuh ke jurang api neraka. Syurga di balik sana. Adalah orang yang sentiasa menetapkan jalan dia menuju ke masjid. Oh, bukan senang nak istiqamah menetapkan jalan di masjid. Kalau kita tak mampu, mungkin sibuk dengan anak sekolah apa semua. Kalau pengalaman saya lah, saya tak pasti pengalaman ibu-ibu. Supaya saya sendiri boleh pergi masjid dengan anak-anak, kita dah bangun awal sebelum subuh. Jadi waktu masa sebelum subuh tu, semua anak dah pakai baju sekolah, dah siap. Jadi bila kita pergi masjid, sempat sangat. Balik rumah, siap-siap, lepas tu pergi sekolah. Maksudnya tak lewatlah pergi sekolah. Bermaksud nak 1000 daya, tak nak 1000 alasan. Begitulah. Supaya nak bagi contoh, bukan ayahnya pergi masjid, ibunya turut bersama-sama berjuang. Sebab apa? Saya sangat yakin setiap kali kita melangkah, satu keluarga menuju ke rumah Allah, satu keluarga sedang diampunkan Allah dosa, satu keluarga sedang menuju ke syurga, satu keluarga sedang dinaikkan darjat, dan seluruh langkah ahli keluarga itu dicatat pahala sedekah. Setiap awal pagi kita dah memulakan dengan langkah sebaik-baik langkah. Pasti Allah akan jaga seluruh keluarga kita. Sebab kita buat begitu seawal pagi waktu subuh. Zuhur tak dapat, kerja, sekolah lagi, asar kelam kabut, maghrib isyak pula ujian bagi kita. Mampu tak nak bawa ahli keluarga solat di rumah Allah, di masjid. Masya Allah. Macam contoh masjid ni sangat bagus. Dah sediakan ruang sebelah, mungkin orang yang ada bawa anak kecil solat di sebelah sini. Kan ada bawa baby, anak-anak, supaya tidak mengganggu jemaah di ruang tengah utama ni. Masya Allah. Kerana apa tuan-puan dimati Allah sekalian? Kita nak bercakap tentang Nabi, kelahiran Nabi, mencintai Nabi, amalan nak dapat syafaat Nabi. Sebenarnya Nabi meninggalkan kita wasiat
yang sangat besar, dan itulah yang Nabi sebut yang paling sahih. Apabila Nabi nak wafat, hampir dekat dengan wafat, Nabi sebut ummati salatan salatan. Itu yang Nabi sebut antara kalimah yang terakhir sebelum Nabi wafat. Nabi kata, wahai umatku, salat, salat. Dan pernah Nabi mengarahkan sahabat untuk mengilingi sebuah rumah seorang sahabat dengan kayu api. Nabi buat, tapi Nabi bukan betul-betul buat. Nabi nak tunjukkan rasa kecewa. Nabi umpama seperti nak bakar rumah seorang sahabat yang tidak menunaikan solat di masjid. Bahkan sebagai ulama mengatakan, orang lelaki yang tak solat di masjid, solatnya sah tapi tidak, solatnya tidak diberi pahala. Solat fardu 5 waktu, bukan solat sunat. Solatnya tidak diterima, tetapi sah. Sebab apa? Kerana beratnya peringatan Nabi berkenaan dengan solat bagi lelaki fardu adalah di masjid. Ada yang lelaki kata, Ustazah, saya solat kat rumah bukan apa, nak jadi imam pada isteri. Saya jawab, yang pertama, bawa isteri sekali pergi masjid. Masjid ada tempat dan laluan yang paling kurang fitnah. Tapi kita selalu cakap, perempuan kan elok kat rumah sebab nanti nak elak fitnah. Tapi bila pergi pasar, tak ada fikir pula elak fitnah. Pergi shopping komplek, pergi sana sini berjalan, sedangkan fitnah di sana lebih luas. Fitnah apa yang ada bila nak pergi ke rumah Allah? Melainkan ujian hati kita. Kalau dia kata, Ustazah, saya tak boleh bawa anak isteri saya sebab ada anak kecil. Saya kata, encik tetap dituntut solat di masjid, bukan di rumah menjadi imam kepada isteri. Tetap dituntut solat di masjid, dan isteri tetap dapat pahala jemaah. Dengan syarat isteri tu memang nak jemaah tapi terhalang kerana suaminya perlu pergi ke masjid dengan tuntutan Nabi, dengan yang ditekankan oleh Nabi SAW. Maka isteri yang ada keinginan jemaah ini Allah tetap beri. Kan Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berniat melakukan sesuatu, telah dicatat baginya pahalanya. Dan bila dia benar-benar melakukan, maka digandakan 10 kali ganda sehingga 700 kali ganda. Masya Allah. Tadi sebenarnya saya nak baca apa perkataan ataupun perbualan Nabi Musa alaihi salam. Satu hari Nabi Musa alaihi salam berkata kepada Allah, Ya Allah, aku membaca dalam kitab Taurat ini perihal satu umat yang terbaik yang dikeluarkan di kalangan manusia. Jadikanlah ia umatku. Lalu Allah menjawab, ia milik Ahmad. Ahmad adalah salah satu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Musa menjawab lagi, membaca lagi, Ya Allah, dalam kitab Taurat ini menceritakan tentang suatu umat yang mampu menghafal kitabnya, maka jadikanlah ia umatku, ya Allah. Allah menjawab, ia milik Ahmad. Hanya umat Nabi Muhammad saja yang boleh menghafal kitab, iaitu Al-Quranul Karim. Tebal tak Al-Quran? Tebal. Kitab Al-Quranul Karim paling tebal, paling komplit, paling, kalau ikutkan, complicated. Dengan barisnya, dengan panjang pendeknya, sekian-sekian. Tetapi para hufaz Al-Quran, Allah berikan kelebihan mampu menghafaz Al-Quranul Karim daripada huruf pertama sampai huruf terakhir, sehingga tak ada silap sekalipun, sama ada baris, sama ada perkataan. Dan ini kelebihan diberikan kepada umat Nabi Muhammad saja. Kerana itu, segala kitab sebelum kitab Al-Quranul Karim telah diubah suai. Telah berubah, tidak ada lagi kitab asli. Tapi Al-Quranul Karim sampai hari ini tidak berubah walaupun satu baris, walaupun satu huruf. Kerana terjaga dalam ingatan para hufaz yang tidak pernah putus zaman berzaman daripada zaman Nabi Muhammad sampai zaman sekarang. Sebab itu sebenarnya para musuh Islam berusaha cetak Al-Quran yang telah diubah suai. Mereka sentiasa berusaha cetak Al-Quran diubah suai. Dan saya pernah tengok sendiri Al-Quran yang diubah perkataan. Dan bila disiasat, dia mungkin diterbit oleh pihak-pihak musuh Islam. Orientalis ke apa ke, mereka ada duit, mereka ada apa, mereka tak ada masalah pun nak cetak Al-Quran tu. Tetapi setiap Al-Quran yang diubah suai sentiasa dapat dikenal pasti, sentiasa dapat ditangkap. Kerana apa? Akan sampai Al-Quran itu pada tangan penghafaz Al-Quran. Dan akhirnya dicek, dibuat laporan, akhirnya semua Al-Quran itu ditarik balik dalam pasaran.
dan diberi pengumuman. Dan kita tengok kerajaan-kerajaan negara Islam sangat menjaga. Itu adalah janji Allah, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, firman Allah, dan kamilah yang akan memeliharanya sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Kemudian Nabi Musa berdoa lagi, ya Allah, aku membaca dalam kitab Taurat ini perihal satu umat yang terpilih menghadapi fitnah yang paling berat, iaitu fitnatul Dajjal. Jadi kalau ia umatku. Lalu Allah menjawab, ia milik Ahmad. Kemudian Nabi Musa berdoa lagi, ya Allah, aku baca dalam kitab Taurat ini satu umat yang apabila dia berniat melakukan satu kebaikan telah dicatat pahala baginya, dan sekiranya ia melakukan apa yang diniatkan digandakan 10 hingga 700 kali ganda, dan jika ia berniat melakukan kejahatan belum dicatat. Jadikanlah ia untuk umatku, ya Allah. Allah menjawab lagi, ia milik Ahmad. Kemudian Nabi Musa berdoa lagi, ya Allah, aku membaca suatu umat yang pintu syurga tidak akan dibuka melainkan untuknya. Jadikanlah ia untukku, ya Allah. Jadikanlah ia umatku. Lalu Allah menjawab lagi, ia milik Ahmad. Akhirnya sampai Nabi Musa berkata, ya Allah, jadikanlah aku umat Muhammad. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya perbualan Nabi Musa alaihissalam ini untuk menunjukkan itu sebahagian kecil kelebihan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin, muslimat, ibu ayah, kita pernah minta tak dengan Allah kita jadi umat Nabi Muhammad? Tak pernah. Allah pilih kita, roh dan jasad kita, untuk lahir sebagai umat Nabi Muhammad. Kalaulah kita lahir sebagai umat Nabi Musa, belum tentu kita jadi pengikut Nabi Musa. Kalau kita jadi umat Nabi Lut, belum tentu kita menjadi pengikut Nabi Lut. Tetapi Allah pilih kita untuk menjadi umat, sebaik-baik umat yang Allah sebut dalam Al-Quran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan di kalangan manusia untuk kamu menyebarkan kebaikan dan kamu mencegah kemungkaran dan kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok definisi iman, iman itu apa? Al-iqraru bil lisan, at-tasdiqu bil qalbi, wal amalu bil jawarih. Itu ciri orang beriman. Mesti tiga ni kena seiring. Apa yang disebut pada lidah, apa yang diyakini pada hati, apa yang dibuat dengan perbuatan. Kalaulah kita yakin, contoh muslimat, menutup aurat itu wajib, tapi memilih untuk tidak menutup aurat, walaupun kita cakap, kamu percaya tak tutup aurat itu wajib? Saya percaya. Kenapa kamu belum tutup? Kenapa kamu tak tutup? Kenapa kamu tidak memakai tudung? Lalu dikata nantilah, belum masa. Sebenarnya dia belum benar-benar beriman dengan perintah hijab. Kalau dia beriman, perbuatan akan mengiringi. Itulah bukti keimanan, iaitu perbuatan. Masya Allah. Kita percaya tak makan nasi itu kenyang? Percaya tak makan nasi itu kenyang? Kena rasa lapar dah ni. Tak lagi kan? Ada orang tu dia kata, ya saya tahu makan nasi kenyang. Dah makanlah. Tak apalah, kalau tak makan pun mungkin kenyang juga. Dia pun duk mau lapornya. Dah makanlah nasi. Makan nasi insya-Allah kenyang. Tak apalah, kalau Allah nak bagi kenyang, kenyang juga. Subhanallah. Kepercayaan dia bahawa nasi boleh memberi kekenyangan dengan izin Allah, disusuli dengan perbuatan makan. Kenalah makan. Kalau kamu betul percaya. Kalau kamu percaya, kenapa kamu tak makan? Saya percaya tapi tak apalah, tak makan, biarlah lapar, nanti kenyang sendiri. Tak. Ramai mana umat Islam, dia cakap dia percaya tentang janji Nabi begini-begini, tapi tak buat. Tak buat bermaksud dia belum betul-betul percaya. Masya Allah. Muslimin, muslimat dimati Allah sekalian. Ada satu amalan yang Nabi tinggalkan untuk kita, yang menjadi jaminan untuk mendapat syafaat Nabi SAW. Apa dia amalan tersebut? Ramai yang sebut selawat. Memang betul lah selawat. Tapi yang saya nak bacakan di sini adalah berkaitan dengan bacaan. Mana dalil penuh tu? Berkenaan dengan wasilah. Sebenarnya ini tak ada ni dalil penuh ni. Ni pasal zikir, pasal wasilah.
Saya ingat dari sudut terjemahan sajalah. Sebenarnya dalil penuh tentang wasilah yang Nabi perintahkan supaya kita minta wasilah dengan Allah. Okey, begini. Nabi SAW bersabda, Nabi perintahkan kita umatnya, mohonlah wasilah kepada Allah. Wahai umatku, memintalah kepada Allah supaya Allah mengurniakan wasilah kepadaku, iaitu satu tempat di dalam syurga, yang mana hanya seorang saja akan diberikan kedudukan tersebut. Suatu tempat di syurga yang bernama apa dia? Wasilah. Nabi sebut kepada kita umatnya, wahai umatku, mintalah kepada Allah untukku wasilah. Wasilah adalah salah satu tempat yang mana hanya diberikan kepada seorang saja. Dan aku sangat mengharapkan aku mendapat kedudukan wasilah di dalam syurga tersebut. Lalu Nabi pun meminta kepada kita untuk membacakan doa selepas azan. Doa selepas azan. Kerana dalam doa azan itulah kita minta dengan Allah supaya Allah berikan kepada Nabi wasilah. Wasilah. Cuba perhatikan bacaan lepas azan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabba hazihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah. Apa maksud dia? Ati, kurniakanlah ya Allah, ati sayyidina Muhammadani, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad wasilata wal fadilah, wasilah dan juga fadilah, kelebihan. Apabila kita meminta dengan Allah supaya Nabi diberikan wasilah, Nabi sebut apa? Halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Dijamin baginya syafaatku pada hari kiamat. Yang inilah Nabi, para ulama menyebutkan amalan yang paling kuat. Alim ulama menyebutkan amalan paling terkuat untuk dapat syafaat Nabi, yang memang Nabi sebut direct tentang syafaat. Kalau selawat, Nabi tak sebut direct. Nabi sebut begini, barang siapa, antara hadis Nabi, orang yang paling dekat denganku di pada mahsyar kelak adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Hadis yang lain, man shalla alayya salatan wahidatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, Allah sallallahu alaihi asyara salawat, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Bermaksud Allah beri rahmat. Dengan rahmat kita dapat masuk syurga. Tetapi dalil yang berkaitan dengan syafa'atul kubra, syafaat paling besar itu syafaat Nabi, adalah amalan membaca doa selepas azan. Kenapa saya sebutkan begini? Hari ini ramai orang buat tak endah saja dengan azan. Dengar azan borak lagi. Selepas azan pun tak berhenti sekejap untuk baca doa. Sedangkan Nabi meminta supaya kita minta wasilah untuk Nabi. Nabi suruh kita minta bukan untuk Nabi, tapi untuk kita. Siapa yang meminta kepada Allah supaya Nabi diberi wasilah, maka Nabi akan jadi wasilah untuk kita ke syurga. Apa maksud wasilah? Perantaraan. Kan selalu sebut saya ni perantaraan saja, saya ni wasilah saja. Wasilah tu bahasa Arab. Bila kita minta supaya Allah kurniakan wasilah kepada Nabi, maka kita akan mendapat wasilah, iaitu syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi selepas ini kalau dengar azan, kita sibuk macam mana, kita tengah apa, borak seronok, borak apa semua, kita beri hormat kepada azan. Sebab Nabi suruh kita jawab azan. Bila sebut Allahu Akbar, jawab azan semua. Kemudian selepas azan, suruh suami ajak anak-anak jawab azan, baca doa lepas azan. Kalau tak hafal, buka YouTube tu, buka. Sebab itulah yang para ahli ulama kata antara dalil terkuat dan ia daripada hadis sahih yang menyatakan siapa yang beramal dengan membaca doa selepas azan, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Nabi kata dia akan mendapat syafaatku pada hari kiamat. Allahu Akbar. Muslimin muslimat mati Allah sekalian, kita buat aktiviti sikit ni. Ramai kok berada di alam lain dah ni. Bukan di alam nyata dah ni. Bukan di alam dunia ni, di alam roh dah ni. Mula nampak lagi ustazah seorang, lama-lama nampak dua ustazah. Dua orang ustazah, lama-lama langsung dah tak nampak dah ustazah.
berada di alam nyata. Di alam apa? Alam roh. Jangan alam barzah lagi ya. Tapi kalau alam barzah dah majlis ilmu, alhamdulillah. Di rumah Allah pula tu. Okey, sekarang muslimin muslimat, letaklah tangan atau orang kiri kanan tu Susah juga kan kiri kanan macam mana tu. Orang pilih kawan sebelah-belah je lah. Pasangan, cari pasangan mana yang boleh. Dua-dua macam tu Boleh je, tangan saja pun boleh. Boleh. Sebaya nak suruh urut bahu. Urutlah bahu orang sebelah tu. Gitu. Urut sikit. Urut sikit. Orang lelaki pun urut ya. Saya kan dah banyak kali minta wasilah dengan awak. Maksud saya bagi saya lah. Maksud saya tu, kalau saya sebut wasilah, saya nak dalil tu. Saya bukan nak yang tu. Sebab dah banyak kali dah macam ni kan. Bila awak bagi pendek, saya kata saya nak yang penuh. Awak faham tak? Okey. Tak apa. Urut. Urut lagi dah berhenti. Okey. Lepas tu pesan pada orang sebelah, janganlah tidur. Pesan kesian ustazah tu, dah lah suara serak ceramah. Kau boleh tidur pula. Cakap orang sebelah, jangan tidur. Masya Allah. Okey, sekarang cakap pada orang sebelah, saya sayang awak. Boleh tak cakap? Orang lelaki cakap. Orang lelaki langsung tak layan. Memang normal orang lelaki memang macam tu. Dia kurang perasaan sikit, tak apa. Subhanallah. Sekarang saya nak kongsikan, sebab kita cakap pasal Nabi, saya lebih suka berkongsi. Saya bukan nak berkongsi tentang kelahiran Nabi lahir bila, apa peristiwa berlaku masa Nabi lahir. Tetapi sebagai umat Nabi Muhammad, yang Nabi kita minta dan berkehendak kepada umatnya beramal dengan apa yang Nabi tinggalkan. Buat apa yang Nabi suruh. Sebenarnya Nabi memang suruh kita cakap sayang kepada kawan. Apatah lagi suami cakap sayang pada isteri. Suami cakap tak? Alah, sedih pula suami tak cakap. Suami tak cakap, tak apalah kita cakap. Dan cakap pada anak-anak. Saya nak bacakan hadis Nabi ni. Okey, sabar, nanti kita akan cakap balik sayang tu. Sabar, perempuan memang macam tu, tak diberi peluang. Okey, satu hari Nabi dengan seorang sahabat Nabi ni duduk. Mungkin tepi jalan, suasananya saya tak pasti. Tetapi ketika itu sahabat Nabi ni berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya sayang sangat kawan saya tu. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mencintai sahabatku itu." Maksudnya sahabat Nabi ni duduk sebelah Nabi, ada seorang sahabat Nabi yang lain, dia sedang berjalan jauh lah. Lalu yang ini pun cakap, "Ya Rasulullah, aku sayang sangat pada dia tu." Macam itulah ibarat ayat. Lepas tu Nabi pun tanya, "Kamu dah bagi tahu belum yang kamu sayang dia?" Sahabat ni jawab, "Belum, tak pernah ya Rasulullah." Rasulullah tanpa bertangguh, Rasulullah kata, "Sekarang pergi beritahukan kepadanya bahawa kamu menyayanginya." Ini lelaki dengan lelaki ni. Sebab tu saya cakap tadi, saya minta lelaki dengan lelaki cakap. Boleh tak cakap sama lelaki ke geli? Ke rasa nak, ui Zaza tak biasa cakap sayang lagi, geli. Okey, sabar dulu. Nampak macam dah tak sabar nak buat tu kan. Tapi bunyi sayang. Siapa yang sebut sayang tu? Masya Allah. Cik, lagi sekali. Sebut. Kuat sikit cakap kawan sebelah. Oh, Masya Allah. Dah kahwin belum? Dah. Selalu cakap sayang kat isteri tak? Selalu kalau tak cakap kena marah kan? Isteri macam tu lah, dia paksa suami cakap. Okey, muslimin muslimat. Lalu sahabat Nabi ni pun pergi. Terus pergi, dan inilah yang dirakam dalam hadis ini, perkataan apa yang disebut oleh sahabat Nabi ni. Sahabat Nabi ni sebut begini, "Wahai sahabatku, aku mencintaimu ataupun aku menyayangimu kerana Allah." Kena sebut kerana Allah. Dia akan jadi berbeza.
Kemudian apa jawapan balas? Semoga Allah mencintaimu. Semoga Allah menyayangimu kerana kamu menyayangiku kerana Allah. Jawapan balas tu macam payah sikit kan? Cuba bagi perhatian. Jawapan balasnya adalah semoga Allah menyayangimu kerana kamu menyayangiku kerana Allah. Faham? Boleh ya? Ada yang cakap sayang Ustazah. Macam tu. Sekarang kita nak praktis terus ni. Sebab bila kita dapat ilmu terus praktis. Saya minta cakap dengan orang sebelah. Orang yang cakap senang. Saya sayang awak kerana Allah. Tapi nak balas tu semoga Allah menyayangi awak sebab awak sayang saya kerana Allah. Faham? Okey, 1, 2, 3. Praktis sekarang. Tengok orang lelaki tak bergerak tu. Tuan Haji, cakap Tuan Haji. Ni yang baju hijau ni, orang muda cakap dekat Tok Imam sebelah. Awak pusing. Okey, dah ya semua dah. Baik, keputusan ya. Hasil penelitian ya. Orang perempuan memang dia akan pusing muka, dia senyum dan dia cakap sayang tu macam sungguh-sungguh. Itu adalah hasil daripada observation di kalangan perempuan. Manakala di kalangan lelaki, dia macam ni. Sayang. Dekat muka tak ada perasaan, tapi yang tengah ni lulus cemerlang. Yang tengah ni. Oh, orang muda tengah ni, Masya Allah, dia senyum-senyum, dia pegang-pegang. Tetapi itulah kenapa Nabi sampai suruh lelaki cakap. Hadis tadi tu, Nabi tanya, kamu dah cakap? Sebab kepada perempuan, Nabi tak perlu sampai begitu. Sebab orang perempuan ni, Nabi dah tahu memang suka berkasih sayang ni. Kalau jumpakan kawan ni, lama tak jumpa, rindu lah. Tiba-tiba rindu, tantang tu rindu. Padahal sebelum tu tak rindu. Ya Allah, teringat-ingat, tiba-tiba teringat. Orang perempuan memang macam tu. Tak perlu diajar, tak perlu dibimbing untuk cakap sayang. Sebab itu fitrah semula jadi perempuan Allah berikan. Tapi sampai Nabi suruh, Nabi kata kamu dah cakap sayang? Belum ya Ustaz. Pergi katakan kepada sahabatmu itu. Bermaksud siapa yang sebut sayang kepada saudara, kepada keluarga, pada isteri, pada suami, pada anak, pada adik-beradik, ia sedang mengikut sunnah Nabi SAW. Dia sedang membuktikan dia adalah umat Nabi Muhammad yang baik. Umat Nabi Muhammad yang baik adalah umat Nabi Muhammad yang menyambung apa yang Nabi lakukan dan mempertahankan sunnah Nabi SAW. Jadi, para suami anda berkahwin ni, kalau boleh, biarlah anda dulu sebut sayang. Kalau anda dulu sebut sayang, Tuan Haji macam pernah jumpa Tuan Haji baju petak kuning ni kan? Tuan Haji datang daripada jauh ni. Daripada mana? Tuan Haji pada Terengganu. Memang kebetulan mari Cameron. Daripada Terengganu datang kuliah ni dengan isteri. Mana isterinya? Dah confused dah siapa isteri ni. Ramai sangat ya? Ke sebab ada ramai? Ada seorang kan? Tak, bayangkan saya boleh ingat Tuan Haji ni sebenarnya AJK Masjid juga. Betul kan? Tuan Haji pernah jemput kan kami dan masih berusaha lagi untuk bawa semula ke masjid. Bahkan daripada Terengganu sanggup turun ke Cameron jauh untuk hadir majlis ilmu. Sebenarnya ramai imam-imam masjid yang buat begitu sebab dia nak pujuk lagi pergi ke masjid. Ustazah, saya sampai ni nak sampaikan hajat. Jadi akhirnya sebenarnya kami memang berusaha untuk memenuhi semua hajat jemputan. InsyaAllah sampai begini sekali Haji tahun ni juga. Tahun ni juga, Masya Allah. Ya betul. Tuan Haji ni yang bersungguh-sungguh dah banyak majlis kita jumpa. Tuan puan dimati Allah sekalian, Masya Allah. Jauh perjalanan datang ke rumah Allah, berapa banyak pahala. Jadi para muslimat sekalian, kalaulah kita yang memulakan dulu cakap I love you dekat suami,
Jangan kecewa. Walaupun suami tak pernah mula dulu, kita je asyik cakap I love you, suami tinggal tu je kat belakang. I love you too. Kalau boleh kita nak juga suami sebut dulu. Tetapi rupanya yang kita buat itu adalah apa yang Nabi suka. Sebab yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Subhanallah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Masya Allah. Sebab tajuk kita ni berkenaan dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak sebutkan sebagai dekat nak penutup dah ni, beberapa kemuliaan Nabi kita. Tadi dah sebut dah 5 dalam perbualan Nabi Musa alaihi salam tadi. Sekarang nak sebutkan tentang apakah lagi kemuliaan Nabi Muhammad yang Allah tunjukkan di dalam Al-Quranul Karim. Antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 163. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'dih. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu, wahai Muhammad, sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi yang diutuskan selepasnya. Dan kami juga telah memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Isa, Nabi Yaqub, serta nabi-nabi keturunannya, Nabi Isa, Nabi Ayub, Nabi Yunus, Nabi Harun dan Nabi Sulaiman. Dan juga kami telah memberikan kepada Nabi Daud kitab Zabur. Yang pertama, di dalam Al-Quran, Allah akan menyebutkan Nabi Muhammad di hadapan, walaupun Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Sebut Nabi Muhammad dulu sebelum menyebut nama nabi-nabi yang lain. Itu di antara kemuliaan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, di dalam Al-Quran, apabila Allah menyeru nabi lain, Allah akan menyebut nama nabi. Tetapi apabila Allah menyeru nama nabi kita, Nabi Muhammad, Allah akan menyebut perkataan nabi ataupun rasul. Contohnya, bila Allah menyebut Nabi Adam, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Dan kami berfirman, wahai Adam. Allah sebut direct nama nabi. Contoh lain Nabi Nuh, qila ya Nuh. Allah berfirman, wahai Nuh. Ya Nuh, qila ya Nuh ihbit bisalamin minna. Wahai Nuh, turunlah bateri itu dengan selamat dan berkat daripada kami kepadamu. Contoh yang lain, ya Ibrahim, ya Musa dan lain-lain. Tetapi apabila Allah nak menyeru Nabi kita, Nabi Muhammad, Allah akan menyebut, ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, ittaqillah wa la tuta'il kafirin wal munafiqin. Wahai Nabi, bertakwalah kamu kepada Allah dan janganlah engkau patuhi kehendak orang-orang kafir dan orang munafik. Jangan kamu tunduk patuh kepada kehendak orang kafir dan orang munafik. Antara ayat yang lain, Allah memanggil Nabi dengan ya ayyuhar rasul, wahai Rasul Allah, baligh ma unzila ilaika min rabbik, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Itu dari sudut istilah ataupun dari sudut keindahan bahasa Al-Quran. Bila Nabi Muhammad, Allah akan panggil wahai Nabi, wahai Rasul. Tapi bila Nabi lain, Allah menyebut terus direct nama Nabi. Masya Allah. Antara kemuliaan lain lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu nabi-nabi sendiri akan membantah tuduhan kaum mereka. Maksudnya nabi-nabi lain, mereka bantah tuduhan dengan cara mereka, dengan bahasa mereka. Tetapi bila Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad akan membantah perkataan kaum ataupun kaum musyrikin Mekah ketika itu dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah, dengan kalamullah, dengan hujah-hujah yang dibawakan daripada Al-Quranul Karim. Masya Allah. Sebab itu perbantahan umat yang terdahulu dengan Nabi
tidak dicatat. Ada sebahagiannya, tapi kebanyakannya hanya diceritakan umat Nabi terdahulu membantah apa yang disampaikan. Tetapi perbantahan umat Nabi Muhammad diceritakan dan dijawab oleh Allah melalui Al-Quranul Karim, lalu Nabi menjawab dengan ayat-ayat tersebut. Contohnya, muslimin muslimat, ada satu kisah yang sangat menarik. Sebab saya ceritalah, ini mungkin jadikan penutup. Muslimin muslimat, Masya Allah, satu hari ketika Nabi sedang menyampaikan cerita daripada Al-Quran. Cerita daripada Al-Quran ini kan banyak. Cerita zaman Nabi terdahulu, cerita Bani Israel. Dan kalau kita tengok hadis Nabi, kalau kita baca kitab Riyadhus Shalihin, ada banyak sangat cerita-cerita yang Nabi sampaikan. Maksudnya Nabi ni bila menyampaikan dakwah, Nabi suka guna kaedah cerita. Pernah dengar cerita Ashabul Ukhdud? Seorang remaja lelaki yang diperintahkan oleh raja supaya pergi belajar sihir. Kemudian anak muda ini dalam perjalanan dia nak jumpa ahli sihir. Sebab apa? Raja yang perintahkan supaya ada pengganti ahli sihir, dia dah tua. Cerita ni panjang sangat dan ia daripada hadis yang sahih. Nabi bercerita dengan teliti. Kemudian pernah dengar tak cerita pemuda tu akhirnya dia mati dengan kalimah la ilaha illallah, dan yang memanah adalah raja tu sendiri. Habis seluruh rakyat raja itu masuk Islam, ucap la ilaha illallah. Cerita tu panjang tu, Masya Allah. Panjang cerita tu sampai berapa muka surat. Bila saya baca, saya kata rajanya Nabi bercerita detail dan panjang lebar. Nabi bercerita. Pernah dengar cerita yang orang lelaki dan bunuh 99 orang? Lepas tu bila dia pergi jumpa ahli ibadah kata kamu tak ada harapan untuk diampunkan Allah. Lalu dia bunuh ahli ibadah tersebut, cukup 100 orang. Itu pun daripada hadis yang sahih. Dan banyak lagi cerita-cerita Nabi. Maksudnya Nabi, bila situasi macam ni, Nabi sampaikan dakwah melalui cerita. Bila berhadapan dengan orang baru nak kenal Islam, kanak-kanak, remaja, Nabi dekati dengan cerita. Satu hari, bila Nabi telah makin ramai orang suka dengar cerita Nabi, ketika ini di mana? Ketika ini di Mekah. Jadi bila Nabi sampaikan cerita ini semua daripada wahyu Allah. Sama ada hadis Nabi daripada Al-Quran. Jadi ramai orang suka dengar. Itu hiburan zaman tersebut. Ingat tak? Sebelum ada TV, apa hiburan rakyat ketika itu? Apa tu? Dia panggil wayang kulit. Wayang kulit tu ada orang yang bercerita kan? Cerita-cerita hikayat. Jadi semua berkumpul tengok wayang kulit. Jadi pada zaman Nabi ni, hiburan masyarakat ketika itu antaranya mendengar cerita daripada penglipu lara. Jadi bila Nabi mula menyampaikan kisah-kisah yang benar daripada wahyu Allah, semakin kurang penglipu lara di kalangan musyrikin Mekah ni. Adalah pelimpul lara ni, orang kurang dah berhimpun, berkumpul. Sebab ramainya yang berkumpul mendengar cerita pada Nabi jauh lebih menarik. Sebab ia adalah kisah benar. Lalu mereka dah mula geram, mereka mula marah, makin marah. Mereka pun pergi menuju ke mana? Ke Syam. Dik, kisah tu dik, cari tak? Maklumat-maklumat. Sebab berkaitan dengan ayat dan soalan-soalan ditanya. Sebab saya nak kepastian tu. Saya tengok sama ada pergi Syam ataupun mereka pergi ke Mekah, pergi ke Madinah. Mereka pergi berjumpa dengan seorang pendeta. Yang mana di sana mereka bertanya kepada pendeta ni yang pegang kitab ni. Mereka bertanya apa? Di kampung kami, di tempat kami ada seorang lelaki bernama Muhammad. Yang dia mengakui dia adalah sebagai Nabi akhir zaman. Dan dia suka menyampaikan cerita dan orang terpesona dengan ceritanya. Lalu, apa yang kami boleh buat? Dia tanya pendeta ni, ada tak cerita-cerita yang lain supaya dia boleh bawa balik cerita ni? Lalu apa jawapan pendeta ni? Pendeta ni menjawab, begini, balik kamu tanya 3 soalan kepada manusia bernama Muhammad. Kamu tanya 3 soalan ni. Kalau dia boleh jawab, maka ia benar-benar seorang Nabi. Kalau dia tak boleh jawab, dia bukan seorang Nabi. Lalu apakah 3 soalan itu? Yang pertama, soalan pertama, tanyakan kepada Muhammad tentang kisah 7 orang pemuda yang ceritanya disebut dalam kitab terdahulu.
Kemudian soalan yang kedua, tanyakan kepada Muhammad itu tentang kisah seorang lelaki yang hebat, yang telah mengalahkan tentera yang besar, yang telah menguasai sekian-sekian. Kemudian soalan yang ketiga, tanyakan kepada Muhammad itu tentang roh. Jadi 3 soalan lelaki ni bawa balik. Bila dia bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan dia tidak beriman dengan Nabi ketika itu, lalu dia tanya 3 soalan ni di hadapan khalayak, di hadapan orang ramai, nak menguji sama ada Nabi adalah Rasul ataupun tidak. Bila Nabi dengar soalan tu, ketika ini belum turun lagi surah Al-Kahfi, belum turun lagi kisah, sebab dalam surah Al-Kahfi lah kisah 7 pemuda tu, dan dalam surah Al-Kahfi juga kisah Sultan Iskandar Zulkarnain. Subhanallah. Ketika itu bila ditanya, Nabi jawab begini. Nabi jawab apa? Nabi jawab, baik, saya akan jawab 3 soalan kamu ini besok. Nabi jawab, saya akan jawab besok. Sebab ketika itu belum turun lagi firman Allah yang menjelaskan tentang 3 persoalan ini. Tapi Nabi lupa untuk menyebutkan kalimah insya-Allah. Pernah dengar kan kisah ni? Nabi lupa untuk mengucapkan kalimah insya-Allah. Nabi cuma cakap, baik, saya akan jawab esok. Jadi bila Nabi sebut begitu, berkumpullah orang ramai nak dengar jawapan Nabi. Dan mereka berkumpul dengan hasrat, dengan hajat, dengan tujuan supaya Nabi tak boleh jawab, supaya mereka boleh mentertawakan Nabi. Dan Allah menguji Nabi kita. Allah tidak turunkan wahyu untuk menjawab 3 persoalan tersebut. Dah berkumpul dan Nabi tak boleh jawab. Semua para musyrik semakin seronok mengejek Nabi. Nabi Muhammad, mereka sebut Muhammad itu penipu, Muhammad itu hanyalah ahli sihir, penipu lara, kisah-kisah yang dicerita bukan daripada Tuhan sebagaimana dia klaim. Oh, bukan sehari dua, dikatakan dalam tempoh berminggu-minggu. Lama tempoh wahyu tak turun untuk menjawab. Sampailah mereka kata Muhammad tu telah ditinggalkan oleh Tuhannya, Muhammad bukan Nabi, Muhammad sekian-sekian. Dan sebenarnya peristiwa itu membuktikan bahawa Nabi kita adalah Nabi yang benar, tidak akan berkata melainkan daripada Allah. Nabi tidak akan mereka-reka jawapan, mereka-reka cerita demi nak mempertahankan maruahnya, demi nak membuktikan dia Nabi. Walaupun penantian Nabi untuk jawapan daripada Allah tersebut telah membuatkan Nabi berada dalam situasi yang terhina, diejek-ejek, tapi Nabi tetap sabar, meminta dan menunggu jawapan daripada Allah. Akhirnya setelah berapa lama? 2 minggu ya. 2 minggu, betul? 2 minggu ke 40 hari ke? Lebih kurang lah, berminggu-minggu. Dalam beberapa minggu akhirnya turunlah wahyu yang menjawab 3 soalan tersebut. 2 soalan tentang 7 pemuda dalam surah Al-Kahfi. Kemudian soalan yang kedua tentang Sultan Zulkarnain juga dalam surah Al-Kahfi. Dan kemudian tentang roh, Allah jawab dalam surah sebelum surah Al-Kahfi. Surah apa? Al-Isra. Jawapan tentang roh ada dalam surah Al-Isra. Betul ke surah Al-Isra? Tak apa, Masya Allah. Jadi saya nak sampaikan sebagai penutup, minta maaf ya, bila suara serak, Suara ni tak ada, saya menggunakan suara dah ada jadi lelah sikit. Itu penyampaian macam agak terganggu, penat sikit. Pagi tadi pun dah kuliah dah 2 jam. Jadi muslimin, lebih kurang dah 15 malam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apa pengajaran daripada peristiwa ini? Apa pengajaran? Nabi dididik oleh Allah, ditegur oleh Allah berkaitan dengan perkataan insya-Allah. Lalu Nabi pun menyampaikan wasiat kepada kita umatnya. Dalam sabda Nabi alai, Nabi sebut apa? Nabi cerita. Itu kata Nabi banyak bercerita, Nabi suka bercerita. Nenek-nenek yang ada cucu, banyakkanlah baca kisah Nabi, kisah para sahabat. Sebab cucu, dia suka dengar cerita, betul atau tidak? Ibu-ibu, kita ada anak, didik anak kita dengan kisah-kisah Nabi. Ini cara kita menanam cinta anak kepada Nabi. Tapi hari ni ibu ayah banyak bagi phone. Nenek pun bagi phone kat cucu. Sebab nenek pun sibuk dengan telefon.
ataupun sibuk dengan telefon. Sampai kisah-kisah Nabi, kisah sahabat, kita tak ambil tahu, kita tak ingat. Kita anggap kisah-kisah itu patut ustaz ustazah je tahu, kita tu pendengar je. Pada setiap umat Nabi Muhammad wajib menyuburkan kisah-kisah seperti ini. Cari dalam internet, cari dalam Shopee ke apa, himpunan kisah-kisah mukjizat Nabi. Sebenarnya Nabi Muhammad mempunyai lebih daripada 300 mukjizat. Yang kita tahu sikit je kan? Tetapi Nabi ada banyak mukjizat, beratus mukjizat. Ada banyak kisah menarik Nabi dengan haiwan. Kisah menarik seluruh para Nabi. Kisah para wali Allah. Kisah para sahabat Nabi yang sahabat Nabi semua wali Allah. Subhanallah. Muslimin muslimat. Nabi cerita apa? Nabi kata, pada suatu malam, ini pun hadis yang sahih. Pada suatu malam Nabi Sulaiman berkata, malam ini aku akan mendatangi 70 orang isteri-isteriku. Ramai tak 70 orang? Ramailah, 7 orang dah ramai. Ini 70 orang. Tapi itu adalah syariat Nabi Sulaiman. Syariat Nabi berbeza-beza. Nabi Sulaiman kita tahu dia adalah raja yang Allah berikan kelebihan, boleh memberi arahan kepada angin, boleh bercakap dengan binatang, boleh menguasai bahkan alam jin, dan alam binatang dan juga makhluk-makhluk hebat kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman sebut begini, pada malam ini aku akan mendatangi 70 orang isteriku, supaya lahirnya daripada setiap isteri ini pejuang agama Allah. Bukan untuk hawa nafsu ya, untuk supaya setiap isteri akan mengandung dan akan melahirkan pejuang agama Allah. Lalu malaikat pun menegur Nabi Sulaiman, wahai Sulaiman, sebutlah perkataan insya-Allah. Namun Nabi Sulaiman tetap lupa untuk menyebutkannya. Lalu Nabi menyambung lagi cerita. Akhirnya setelah malam tersebut, tidak ada seorang pun anak yang terhasil daripada hubungan suami isteri tersebut, kecuali seorang yang mengandung separuh manusia. Maksudnya lahir dalam keadaan yang cacat, yang tidak sempurna. Dan Nabi Muhammad sebut apa? Demi Allah yang nyawaku berada di tangannya, sekiranya Nabi Sulaiman menyebutkan perkataan insya-Allah, nescaya apa yang dia hajatkan itu akan tercapai. Jadi perkongsian seterusnya tadi kita sebut apa? Pasal wasilah. Lepas tu kita sebut tentang apa yang Nabi tinggalkan wasiat, cakap sayang tadi itu sunnah Nabi, Nabi pesan. Kemudian yang ketiga tuan-puan sekalian, iaitu perkataan insya-Allah. Saya bukan kongsi yang berat-berat, saya kongsi yang ringan je. Sebagai bukti kita cinta pada Nabi, Nabi sendiri pernah ditegur oleh Allah dalam peristiwa tadi tu, ditangguhkan sebab Nabi tak ucap insya-Allah. Kemudian Nabi sampaikan lagi cerita tentang Nabi Sulaiman, perkataan insya-Allah. Contohlah ibu-ibu, kita cakap, anak kita kata, Umi nak masak apa? Umi nak masak nasi ayam. InsyaAllah Umi nak masak nasi ayam. Walaupun nasi ayam tu remeh, mudah bagi kita, nasi lemak ke, mi goreng ke, tetapi kenapa perkataan insya-Allah kita kena sebut dengan sesuatu perkara yang belum kita buat? Para ulama menyebutkan siapa mengucapkan kalimah insya-Allah yang membawa masuk dengan izin Allah, dia juga membawa masuk dengan pertolongan Allah, dengan kemudahan daripada Allah, dengan petunjuk daripada Allah. Jadi orang yang selalu melazimi perkataan insya-Allah, dia akan mendapat pertolongan Allah dalam pekerjaannya tersebut. Dia akan mendapat rahmat daripada Allah. Dia akan mendapat petunjuk daripada Allah. Tetapi orang kita kadang-kadang ucapan insya-Allah tu sebab nak excuse je, nak cepat. InsyaAllah, 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 insyaAllah. Sebab nak matikan perbualan. Jemput datang, ya insyaAllah, insyaAllah, insyaAllah. Macam mana boleh tak insyaAllah, insyaAllah. Nanti kita tolong insyaAllah, insyaAllah. Kita telah mempermainkan dan merendahkan kalimah insyaAllah. Sebenarnya insyaAllah adalah kalimah janji kita dengan Allah. Seolahnya perkataan itu kita ikat dengan nama Allah. Jadi jangan mempermainkan perkataan insyaAllah. Kalau kita sebut insyaAllah, kita kena nekat untuk melakukan dan pasti Allah akan izinkan. Ada orang minta, ni saya daripada wakil Masjid Abu Bakar,
nak minta nak minta sumbangan. Kan kita nak buat program, kita pun jawab sebab kita nak stop cepat. Imam duduk minta insya-Allah imam. Insya-Allah kita tolong insya-Allah. Akhirnya rezeki kita pun tak luas, tak lapang untuk kita bagi sedekah. Tapi kalau kita nekat masa sebut, insya-Allah imam, saya akan tolong. Insya-Allah nak bagi lebih, nanti saya cari imam balik. Dalam hati tu masa sebut insya-Allah tu, kita rasa nekat, kita nak cari lebih, bukan nak bagi sebab yang bawa RM5 je. Nak bagi 50, insya-Allah imam, nanti saya cari imam. Majlis ni sangat bagus, majlis maulid ni. Nanti insya-Allah imam. Akhirnya dengan kalimat insya-Allah itu Allah berikan pertolongan. Allah lapangkan rezeki kita. Ada adik-adik kita minta tolong. Kita malah dah panjang sangat cakap insya-Allah akak tolong insya-Allah. Okey ya, sebut insya-Allah lah insya-Allah. Tapi kita sebut dengan mendustai perkataan insya-Allah, maka kita tak dapat tolong pun. Sedangkan Nabi sebut apa? Barang siapa yang ingin hidupnya dalam pertolongan Allah, sentiasa dapat pertolongan Allah. Nabi sebut apa? Nabi sebut apa? Seseorang itu sentiasa dalam pertolongan Allah selama mana dia sentiasa menolong saudaranya. Itu ciri-ciri orang yang sentiasa dapat pertolongan Allah dalam hidup dia. Hidup dia tak buntu, ada masalah mesti jalan keluar. Kesempitan mesti ada kelampangan. Rezeki yang tak disangka-sangka selalu ada. Jadi, walaupun saat itu kita tak tahu macam mana nak tolong adik-adik kita ni, tapi kita ucap insya-Allah dengan hati, bukan dengan lidah. insya-Allah. Insya-Allah akak akan tolong. Insya-Allah. Maksudnya dengan pertolongan Allah, dengan izin Allah, dengan petunjuk daripada Allah, dengan kemudahan daripada Allah. Masya-Allah. Muslimat, muslimin, lelaki, ibu ayah, yang perempuan, nenek apa dan sebagainya. Kalimah tersebut mungkin boleh mengubah kehidupan kita selepas ini. Sebelum ni kita sebut pada lidah, kena sebut pada hati. Kalau balik ni dapat beramal dengan kalimat insya-Allah tu saja pun dah besar sangat maknanya sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan balik beramal dengan permohonan wasilah daripada doa selepas azan. Dan balik beramallah dengan kata-kata sayang. Selalu ucap sayang kepada ahli keluarga, pada anak, adik-beradik, kawan-kawan. Moga-moga dengan itu kita mendapat kasih sayang Allah. Kan Nabi bersabda, 7 golongan yang mendapat naunganku di mahsyar kelak. Ada 7 VIP Allah di mahsyar. Salah satunya adalah mereka yang saling berkasih sayang kerana Allah. Dan dalam sabda Nabi yang lain, Nabi sebut apa? Apabila di mahsyar ketika Allah berhadapan dengan sekalian manusia, Allah berfirman, di manakah hamba-hambaku yang saling berkasih sayang keranaku? Lalu Allah memanggilnya untuk berada di bawah naungan Allah. Allah akan panggil. Sebab itu kalau kita cakap sayang dekat suami, kena tambah perkataan, bang, saya sayang awak kerana Allah. Cakap dekat anak, nama anak sebut Siti ke apa ke, Aminah ke, Siti, Umi sayang Siti kerana Allah. Nenek cakap dekat cucu, sebut kerana Allah. Sebab Allah akan memanggil, siapakah di kalangan hamba-hambaku yang saling berkasih sayang keranaku. Sebab itu kena ikat perkataan kerana Allah. Suami kalau boleh cakap dekat isteri macam tu, isteri naik, goosebump, orang kapal sebut goosebump, naik bulu roma. Hari tu dapat makan special. Sayang, abang sayang kerana Allah. Nak sebut kerana Allah tu tak senang, betul atau tidak? Mula-mula sebut, rasa macam tak ada makna. Macam sebut pada lidah aja. Tapi hari-hari sebut, abang sayang awak kerana Allah. Lama-lama Allah suburkan perasaan itu, kasih sayang yang datang daripada Allah, bukan datang daripada hawa nafsu. Sebab banyak kasih sayang dalam rumah tangga terbina kerana hawa nafsu, kerana kecantikan, kerana harta, kerana dah bini, tak sayang bini, nak sayang siapa? Kerana ini. Tetapi kita kena ubah kasih sayang kita kerana Allah. Bermula daripada kalimah sayang awak kerana Allah. Mula-mula tak rasa. Lama-lama, dah seminggu, dah 2 bulan, bila sebut, hati itu Allah beri kasih sayang yang murni daripada Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Terima kasih semua. Mohon maaf salah dan silap. Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat perkongsian pada hari ini. Yang penting apa yang kita boleh amalkan, apa yang kita akan berubah selepas ini, itu jauh lebih penting. Bagaimana kita nak beramal dengan ilmu. Dan jangan tanya bagaimana hasil daripada ilmu. Siapa yang beramal dengan ilmu, beramal dengan sunnah Nabi, Allah akan tunjukkan perubahan demi perubahan dalam hidup.
yang dia sangka dan yang dia tidak sangka. Dari segi rezeki, dari segi kebahagiaan, dari segi ketenangan. Kadang kita ingat kau nak bahagia kena buat macam ni. Rupanya buat sunnah Nabi, Allah datangkan bahagia. Kita ingat kalau nak rezeki luas kena buat macam ni. Rupanya amal sunnah Nabi, Allah luaskan rezeki. Kerana turunnya rahmat dan rumah tangga yang beramal dengan sunnah Nabi SAW. Sekian. Terima kasih yang hadir secara live. Rupa ramai juga live ni ya. Berapa ada 5,000 lebih yang hadir. Ini 2,000, ini 3,000 lebih. So dalam 6,000 campur semua. Ramai yang hadir. Dalam 6,000 yang hadir secara live, yang hadir di sini lebih kurang dalam 60,000 kan. Termasuk yang tak dilihat. Mudah-mudahan para malaikat memenuhi. Sebab itu Nabi sebut, hadis Nabi ya, malaikat menaungi dengan sayapnya bagi penuntut ilmu. Dan binatang-binatang memohon ampun bagi kita. Bahkan ikan di lautan pun memohon istighfar untuk orang hadir majlis ilmu. Sebab itu besar sangat kehadiran kita ni, yang kita tahu betapa besarnya rahmat Allah hadir majlis ilmu ni. Lagi-lagi di rumah Allah. Nanti esok dah mati besok, baru kita menyesal, kenapalah sikit sangat aku hadir majlis ilmu. Melihatkan betapa besarnya kelebihan orang yang hadir majlis ilmu, lagi-lagi di rumah Allah. Sekian sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Terima kasih semua.